istiqamah, maka pada ketika itu akan berlaku 3 perkara dan kita layak mendapatnya. Kita akan dapat keberkatan, kita akan dapat ketenangan, dan kita akan dapat kemuliaan. Satu amal itu sifatnya adalah berkat. Bila kita buat, kita akan dapat keberkatan. Contoh mudah saja, sebab berkat ni simpelnya adalah sesuatu yang berkembang. Kebaikan Tuhan yang sifatnya berkembang. Simple je, kita senyum pada seseorang. Bila kita senyum, orang sayang kita. Kebaikannya dah mula berkembang. Maknanya orang makin melakukan ibadah, akidah atau akhlaknya yang betul, maka pada ketika itu dia akan mencapai ketenangan dan mendapat kemuliaan. Tawau 100.7 FM. Tak kira di mana juga anda berada, terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dan Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama aspirasi edisi Isnin. Tak lain tak bukan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ada Pesona di Zahra dan di hujung talian tu orang yang bertungkus lumus walaupun tengah sibuk menyantuni mangsa-mangsa banjir, tetap juga nak bersama dengan kita menerusi program Pesona Zahra di hujung talian. Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Semoga Allah berkati Ustaz dengan penuh kepayahan masih nak bersama dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini kita dapat lancar pertemuan kita untuk kongsian. Kedua kita Asmaul masalah keluarga. Dah sampai nama yang Ustaz. Agama yang ke-99 dengan nama Allah SWT As-Sabur. Betul tak Ustaz? As-Sabur. Betul lah. Silakan Ustaz untuk mukadimah kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Rahmat Allah DJ Kak Yati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik ya, saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni daripada Pusat Operasi Banjir Temeloh Pahang kita dapat bersiaran, alhamdulillah. Jadi maknanya sukarelawan kita ni semua di luar sana sedang sibuk, ada yang maknanya lori dengan lori, 4x4 dengan 4x4, dengan boat masuk ke kawasan-kawasan ceruk yang teruk terjejas, masya-Allah kan. Jadi maknanya dan hari ini kita akan bincang nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-99 iaitu Allah As-Sabur. Allah As-Sabur, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sabar. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam rantaian Asmaul Husna iaitu Allah Subhanahu wa taala As-Sabur. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sabar. Dan di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita bangsa manusia apabila kita juga direzekikan dengan sifat sabar. Kerana dalam Al-Quran Allah menyebut fasabrun jamil, maka sabar itu indah. Allah sebut sabar itu sifatnya adalah indah. Yang maknanya kita kena maknanya berusaha juga untuk mendapat sifat sabar. Kerana sabar itu sifatnya adalah indah kan. Jadi maknanya ibu kakak tuan-tuan muslimat saya sayangi sekalian kan. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala as-sabur, Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada hamba-hambanya dengan sifat kesabaran. Jadi maknanya kita nak tahu dulu apa maksud sabar tu ya. Dan apa konsep sabar tu. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian ya. Sabar ni adalah ibadah. Kan? Dan satu-satunya ibadah okey, dan sabar ni adalah okey. Sabar ni adalah satu-satunya ibadah yang kita tak boleh nak mulakan dulu. Ibadah lain kita boleh mulakan. Kan? Kita nak sembahyang, kita boleh mulakan dulu sembahyang. Kita nak puasa, kita mulakan dulu puasa. Kita nak zakat, kita nak mulakan dulu zakat. Tapi ibadah sabar, Allah Subhanahu wa taala pilih siapa yang dia nak anugerahkan dengan ibadah sabar itu. Dengan apa? Dengan didatangkan mereka ujian. Jadi maknanya sabar ni antara benda yang boleh menyebabkan manusia untuk masuk syurga. Dan sabar ni kita bukan pilih untuk buat ibadah itu. Allah pilih kita untuk kita buat ibadah itu. Contoh hari ini, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan, kalau seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebutkan apa juga ujiannya. Mungkin ujiannya macam contoh sahabat kita di Johor, di Pahang, di Kelantan dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan musibah banjir contohnya. Sebenarnya maknanya Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka untuk dapat ibadah. Ibadah apa? Ibadah sabar. Jadi maknanya hari ini katakan apa juga ujian yang ada pada kita. Contohnya katakanlah suami kita masalah, isteri kita macam-macam kerenah dia, anak kita macam-macam keadaan dia. Dan apabila berlaku benda itu, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang memilih kita untuk kita bersabar. Untuk kita ada ibadah sabar itu. Sebab itu rezeki sangat. Orang yang apabila diberikan ujian dan diberikan juga di ibadah sabar. Sebab sabar ni antara perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena faham dulu konsep sabar tu sendiri. Jadi katakan maksudnya Allah yang anugerahkan kepada kita maknanya rezeki itu. Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan, Allah jemput kita untuk ambil. Contoh nak senang faham lah kan. Katakan benda lain kita dapat emas contohnya, kita kena mendulang dekat luar, susah payah kita dekat luar. Tetapi sabar ni Allah bukakan gedung emas tu kepada kita. Sila masuk, pilih mana satu yang kita nak. Sila masuk, sila ambil. Maknanya orang tu yang dibukakan pintu untuk Allah berikan maknanya kurniaan itu kepada mereka. Ini sabar. Dibanding ibadah lain. Mungkin ibadah lain kita nak sunat, tahajud, kita kena mulakan. Tapi sabar ini maknanya Allah memilih untuk orang yang diuji dan dikurniakan sabar, maka dia mempunyai satu kelebihan dan pahala dengan bersabar itu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey, sebelum kita pergi mengenai sabar, kita nak kongsikan dulu apa maksud sabar. Biar kita faham. Sebab kalau kita tak faham apa maksud sabar, takut sebenarnya kita tidak bersabar sebenarnya. Okey. Sabar ni apa? Sabar ni apa? Bersabar ni apa? Sabar ni apa? Sabar ini adalah kematangan akal dan hati kita memahami setiap benda itu pasti ada hikmahnya. Itu maksud sabar. Maksudnya kematangan akal kita, hati kita memahami apa? Memahami sesuatu benda itu ada hikmah dia. Itu adalah sabar. Sabar bukan pasrah yang pasif, bukannya. Pasrah menghampiri putus asa. Sebab itu kadang-kadang ada kita jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz, dah 20 tahun dah sabar dengan lelaki dah. 20 tahun dah sabar dengan lelaki. Dah tak tahan dah Ustaz. Bercakap, 20 tahun dah saya sabar dah. Rupa-rupanya, sejak hari pertama, dia bukan bersabar, tetapi dia adalah pasrah yang pasif. Ikutlah nak jadi apa dia, malah lantak. Dia tidak memahami bahawa setiap benda itu pasti dan mesti ada hikmahnya yang dia mungkin tidak faham. Dia disuruh untuk kita cari, untuk kita fahami. Tetapi maknanya kalau tak jumpa, kena cari lagi dan usaha lagi. Sabar bukan pasrah yang pasif. Pasrah menghampiri putus asa. Banyak orang hari ini diingat dia sabar. Saya sabar lama dah sabar ni. Padahal sebelum ni dia pasrah yang pasif. Sedangkan sabar itu adalah kekuatan mental kita dan hati kita memahami setiap benda ada hikmah. Okey, saya nak cerita sebuah kisah. Real case. Real story. Okey. Beberapa belas tahun lepas, ada satu kes kejadian bot karam di Pulau Besar Melaka. Mudah-mudahan siapa itu korban, Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat dan juga maknanya kebaikan kepada mereka. Ada satu bot daripada Pulau Besar, bot yang akhir, maknanya nak pulang balik, pergi balik ke Tanah Besar, tiba-tiba hujan ribut dan sangat besar, bot tu terbalik. Jadi ramai yang meninggal. Okey. Daripada kisah siri bot terbalik ini,
Ada satu kisah, apa dia? Ada satu orang anak muda, dia bersama kawan-kawan dia. Kan dia punya perancangannya, dia nak pergi ke pulau besar, nak mancing di pulau besar, duduk di pulau besar. Dia pada tengah hari itu agak-agak petang dia pun naik bot sampai ke pulau besar, pasang dah kemah apa semua, tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tangannya itu kena sengat dengan tabuan. Tangannya kena sengat dengan lebah. Maka sakit dia, aduh, bengkak tangan dia, marah-marah dia, "Oi, kau ni kau punya pasal lah, apalah." Maka dia kata, dah, tu tak tahan ni. Jomlah kita balik-balik dah, kita balik-balik. Jadi kemah semua dah dikemas, dia pun pergi ke JT untuk balik ke Tanah Besar. Balik ke Tanah Besar daripada Pulau Besar. Pulau Besar balik ke Tanah Besar. Okey. Sampai di JT itu, bot yang terakhir baru saja bergerak. Dia panggil, nampak lagi bot, sini, tangan saya kena sengat dengan tabuan ni, tolonglah. Tapi bot itu sudah terlalu penuh. Kan? Maka bot tu pun bergerak aja. Allah, bot tolonglah tuan, tolonglah. Bot tu bergerak, bot tak tahu je. Maka marah bukan main lah budak ni. Dia maki-makinya. Kan? Dia marah diri dia, apalah punya nasib malang lah. Dia marah kawan dia ni, kau punya pasal lah ni. Marah semua benda lah. Nak balik-balik tempat kemah tu, langgar batu-batu pun dia marah dia. Batu, apa pasal kau duduk tengah jalan, kau tak duduk tepi. Maknanya dia yang apa nama, yang duduk di tepi dekat jalan, batu pun dia marahnya. Dengan tangannya yang sakit, dia duduk ke pulau besar itu, bermalam di situ, tak boleh nak tidur, menanti bot pagi tadi, bot pagi yang awal esok pagi yang paling pertama datang. Ketika bot pertama sampai, dia dapat berita bot yang dipanggilnya yang tak patah balik itu terbalik semalam tu. Dan banyak yang telah meninggal. Apa kata budak ni? Alhamdulillah, nasib baik dia tak patah balik. Oh, nasib baik dia tak patah balik lah. Kalau dia patah balik, oi, apa jadi nasib kita ni? Nasib baik. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, boleh tak kita cuba bayangkan? Pukul 7 malam, dia kata diri dia malang. Pukul 7 pagi, dia kata diri dia bertuah. Kan? 7 malam dia kata, apalah malang nasib aku lah, adalah duduk kena sengat, patah balik pun tak boleh, bot tak datang balik. 7 malam, dia kata diri dia malang. Pukul 7 pagi, dia dapat tahu bot yang dipanggil tak patah balik, dia kata diri dia bertuah. Tuan-tuan sekalian, kenapa pukul pada 7 malam dia kata diri dia malang, dan pada pukul 7 pagi esoknya dia kata diri dia bertuah? Kerana dia telah nampak hikmah pada kejadian. Dia nampak hikmah dia. Itulah sabar. Sabar ni apa? Sabar ini kematangan akal dan hati kita meyakini satu benda mesti ada hikmah. Kita memahami dan meyakini mesti ada hikmah. Itu masuk sabar. Sebab tu kita kena faham ada hikmah ni. Kita disuruh untuk cari hikmah-hikmah ni. Sebab tu kalau datang musibah, datang satu benda kepada kita, menimpa satu orang itu, pertama sekali apa yang Allah nak tengok? Allah bukan nak tengok kita punya mengeluh. Allah bukan nak tengok kita punya putus asa. Allah bukan nak tengok kita punya hilang semangat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita bangkit, bangun dan atasi segala masalah. Kemudian mencari hikmah kepada kejadian. Ada orang yang mengeluh. Mengeluh tidak pernah merubah apa-apa dalam hidup kita. Mengeluh tidak pernah mengubah apa-apa dalam hidup kita. Dia sentiasa positif, sentiasa mencari jalan untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan. Saudara, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah sekalian, masalah berdiri di hadapan kita dengan alasan mereka yang tersendiri. Itu masalah. Dia berada di hadapan kita dengan macam-macam alasan dia tersendiri. Kita memerlukan semangat dan motivasi untuk melompat mengatasi halangan yang ada di hadapan kita itu. Sebab itu dalam hidup jangan pernah putus semangat, jangan pernah berputus harap. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut
Wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Maknanya bila kita memahami benda ini, maka kita faham, oh itu maksud sabar. Sabar bukan pasrah yang pasif. Sabar adalah kematangan akal dan hati kita memahami setiap benda pasti dan mesti ada hikmah. Untuk kita tahu apa perbincangan selanjutnya, insya-Allah kita berhenti rehat sekejap dulu. InsyaAllah. Jumpa sekejap InsyaAllah. lagi. Kita jumpa sekejap lagi Ustaz. Dan Alhamdulillah, patutlah bila selalunya dalam Al-Quran menyebutkan tentang digandingkan solat dan sabar. Rupa-rupanya sabar tu juga satu ibadah yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah kurniakan kekuatan sebab kita melompat tadi Ustaz kata, melompat lepas halangan masalah dan ujian, dan juga dikurniakan kekuatan untuk berlari terus laju ke hadapan insya-Allah. Jadi apa yang penting, kena sabar. Kita akan kesian lepas ni untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian. Saya pun sabar je nampak Ustaz tengah makan kan. Sarapan pagi. Allah Akbar. Ustaz kesian Ustaz. Tapi apa pun terima kasih banyak Ustaz. Walaupun baru sempat nak bersarapan tapi masih sempat lagi nak bersama dengan kami. Ustaz bantuan tu. Masya Allah. Dan kita sambung lagi Ustaz. Cakap tentang sabar kat sana lagi ramai yang Ustaz nampak tengah dalam bergelut dengan nak bersabar Ustaz kan. InsyaAllah. Kita Ustaz tentang Allah Maha Sabar. Silakan. Jadi terima kasih kepada DKIT. Saya ibu Dr. Hello, DKIT. Okey, Ustaz teruskan Ustaz. Boleh. Okey. Jadi apabila kita bicara mengenai Allah As-Sabur, Allah Subhanahu wa taala Maha Sabar. Sabrun Jamil. Sabar itu adalah indah. Sabar itu indah. Ustaz tak dengar suara Ustaz? Sekejap ya, ada masalah teknikal sikit. Tak dengar suara Ustaz. Suara Ustaz tak dengar. Sekejap ya. Tak boleh dengar lagi Ustaz. Kita nampak Ustaz tapinya suara tak ada. Tak ada suara. Sekejap ya. Kita masih lagi cari Ustaz. Suara Ustaz tak kedengaran. Ustaz tekan mute ke Ustaz? Okey. Kita akan dapatkan Ustaz sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Nur yang mana nak menghabiskan 30 juzuk dalam masa 55 hari. program tu lebih kurang 90 hari lah. Subhanallah. Dan Darwish sendiri tak ada Diiringi dengan lagu-lagu background. nasyid terbaik di Malaysia. Inspirasi jiwa nan suci. Terus setia bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Okey, Inspirasi kami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran waktu ini. Kita cuba. Mudah-mudahan dapat dengar suara Ustaz. Dengar suara Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Ini asbab daripada sabar Ustaz. Ini sabar yang tak usahakan juga. Ada ujian, usahakan juga. Masya Allah. Ustaz, sambung lagi Ustaz. Okey, ibu kakak tuan-tuan muslim-muslim sekalian yang saya sayangi dan saya makan dan kebaikan sekalian. Okey. So,
Jadi kita tadi dah kongsikan Allah Subhanahu Wa Taala as-sabur, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sabar. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada hamba-hambanya yang dipilih untuk sabar. Dan sabar ni ada 3 benda yang penting. Sabar ni Allah Subhanahu Wa Taala pilih seseorang itu ada 3 benda yang penting. Yang pertama salinkan. Salin, ibu kakak ya sekalian, salin. Qayyidul ilma bil kitabah. Kamu dah tambat ilmu tu dengan kamu salin. Okey. Yang pertamanya, sabar ni macam mana? Yang pertamanya, seseorang itu bersabar kepada musibah. Maknanya memahami. Akal dia, hati dia memahami bahawa setiap benda ada hikmah. Kan? Kita balik pada apa maksud sabar tu tadi, maknanya pada musibah, kan? Ujian-ujian kesusahan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada manusia ini. Ujian-ujian kesusahan. Maknanya ada hikmah dia. Kita kena faham itu. Apa hikmah dia kena cari. Kita tak tahu. Kadang-kadang apa yang baik buat kita itu kita pun tak tahu. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang ada benda yang kamu suka benda itu, tetapi benda itu merosakkan kamu. Ada kadang-kadang kamu tak suka benda itu, tapi benda itu memberi manfaat kepada kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Maknanya sabar dengan musibah. So maknanya kesusahan-kesusahan yang kita lalui, kita faham ini ada hikmah dia. Manakala ada kehilangan, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak ganti dengan benda yang lebih baik buat kita. Rupanya kita ada sakit. Rupa-rupanya sakit kita itu menghapuskan dosa-dosa kita dan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita syurga. Kan? Okey. Okey, sama Ustaz. Rupanya kadang-kadang kita tengok maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan orang menyusahkan kita, fitnah dia dan sebagainya. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat kemuliaan kita tak tahu. Di mana satu sabar dengan musibah. Yang keduanya apa? Yang keduanya iaitu bersabar kepada benda-benda maksiat. Benda-benda maksiat. Benda maksiat ni DJ KIT, dia boleh datang dengan 2 benda. Dia boleh datang dengan 2 keadaan. Satu dipanggil mazmumah seseorang itu. Mazmumah ni maknanya kelemahan diri seseorang itu. Ada orang kelemahannya kadang-kadang perempuan contohnya. Dia tak boleh tengok orang perempuan dah licin, dia jadi pening kepala. Jadi dia boleh jatuh kepada maksiat dengan benda itu. Ada orang kadang-kadang dengan perempuan dia tak ada masalah. Dia tak ada mazmumah itu. Tapi mazmumah ni itu adalah panas baran. Mudah nak marah. Maknanya sikit nak marah. Dia tak dapat kontrol emosi dia, sikit nak marah. Maknanya menahan benda itu daripada dia membuat ada hikmah dia. Dia memahami, aku kena tahan ni, habis hikmahnya. Bukan nak ikutkan aja begitu. Ada orang kadang-kadang mazmumahnya itu katakanlah boros. Duit kita nak beli ikut kita lah. Tapi dia tahan perangai itu, dia memahami ini ada hikmah ni. Maksudnya itu yang pertama maksiat. Maksiat satu adalah daripada mazmumah seseorang. Yang kedua kadang-kadang daripada sekeliling kita. Sekeliling kita kadang-kadang benda tu bukan mazmumah, tapi keliling kita tu menyebabkan kita terikut-ikut orang nak buat satu benda tu. Jadi kita tahan diri kita untuk tidak terikut pada benda-benda maksiat, menjadikan kita tu akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar tu maknanya kena faham, ni tak boleh nak buat ni. Benda ni benda salah ni. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah sabar kepada benda-benda taat. Benda-benda taat nak taat pada perintah Allah, dia kena sabar. Nak sembahyang kena sabar tau. Maksudnya kena bangun, kena gelakkan, kena ambil wudu. Kadang-kadang tengah sejuk, kena sabar. Benda ni ada hikmah dia. Kita nak berzakat, taat. Berzakat kena sabar. Duit kita nak kena bagi orang pula. Mana boleh. Kena sabar. Sabar tu, ini ada hikmah dia.
Macam tu juga katakan nak taat pada suami contohnya kan. Nak taat pada suami kena sabar. Nak ikutkan hati kita je kan. Maksudnya kalau nak ikutkan cekik je laki tu. Tapi kita sabar di situ. Ada hikmah dia. Sebab yang suruh kita taat pada suami adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita itu sendiri. Ini 3 keadaan sabar yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk kita boleh untuk buat sabar. Maknanya Allah pilih pertama pada benda-benda berkaitan ujian, yang keduanya pada benda-benda maksiat yang kita tahan diri kita untuk membuat benda itu, dan yang ketiga iaitu pada benda-benda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena buat ketaatan itu. Ada 3 bentuk kesabaran. Jadi buat kakak tuan-tuan muslimin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala As-Sabur, Allah yang Maha Sabar, dan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kesabaran kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sebenarnya terpukul juga. Ramai rakan-rakan kita terpukul dengan perkongsian Ustaz hari ini berkenaan dengan sabar. Jangan pasif dalam bersabar, Masya Allah. Dan kita nak ajukan soalan-soalan, kita nak raihkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz. Di IKIM FM, di YouTube IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011290040004. Soalan pertama daripada sahabat kita ni, Puan Nurul Ustaz kata. Alhamdulillah program Pesona Dizarah ni banyak membantu sahabat kita bangkit daripada fasa ujian yang dialami walaupun dah 4 tahun. Jadi Alhamdulillah ada kalanya teringat peristiwa pahit tersebut. Dan soalan sahabat kita ni, bagaimana manusia biasa? Adakah seorang itu perlu orang rapat menasihatinya selalu agar sabar, atau seeloknya sabar itu datang daripada diri sendiri? Mana yang lebih baik Ustaz? Datang daripada orang lain ataupun daripada diri sendiri tentang sabar itu Ustaz? Okey, kita dalam kita berusaha untuk memperbaiki diri, ini benda ni selalu saya ulang. Ada 2 benda penting. Ada 2 keadaan penting. Yang pertama, kita panggil mujahadah. Mujahadah ni kita sendiri berusaha untuk jadi baik. Yang kedua, dia panggil tarbiyah. Tarbiyah ni orang kena tolong ingatkan. Dua-dua kena ada. Kalau tarbiyah saja ada, orang tolong ingatkan, tapi diri sendiri tak ada mujahadah, susah juga. Ataupun kita mujahadah, tapi sekeliling kita sangat besar cabarannya pun tak jadi juga. Jadi macam mana antara kita nak bina sendiri ke ataupun hari-hari kena orang tolong ingatkan? Maknanya dua-dua tu penting untuk kita berjaya dalam mengharungi ujian dalam hidup kita tu. Sama ada kita mujahadah kita sendiri ataupun ada orang yang tolong ingatkan kita. Ingatkan. Sebab manusia itu memang sifatnya pelupa. Nama insan tu sendiri berasal daripada perkataan lupa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan lupa tu bagus untuk manusia. Kalau dendamnya tak lama. Kalau dia kata ada orang buat jahat kat dia boleh lupa. Itu maknanya rahmat bagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita maknanya lupa kepada satu benda tu. Dan manusia ni namanya adalah insan, iaitu lupa. Jadi maknanya jadi maksudnya dengan kita kadang-kadang tapi kadang-kadang ada orang lupa benda-benda baik. Itu yang dia perlu diingat-ingatkan. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada Mas Ustaz berkenaan dengan sabar ini. Ipar sahabat kita ni kematian anak pertama pada umur 25 tahun. Dah 2 tahun lepas. Sampai sekarang dia seperti orang tak boleh terima hakikat Ustaz. Selalu kata dunia ni tipu. Bolehlah bila dikatakan sabar, dia akan senyum sinis dan akan cakap senang lah kan. Nak cakap sabar tu senang lah. Macam mana ni Ustaz nak nasihatkan lagi? Dah tak tahu dah nasihat macam mana lagi sebenarnya Ustaz. Semua dia reject. Okey. Pertama sekali, bila kita menghadapi sesuatu ujian dalam hidup kita, kita kena terima hakikat. Kalau kita dalam keadaan denial ataupun kita keadaan yang dalam menafikan, aku tak macam inilah, sakit lah, aku tak patut kena macam ini, aku tak patut kena macam ni. Sampai bila pun kita tak akan dapat ubat hati kita tu. Jadi maknanya macam Puan tadi, kehilangan anak meninggal. Kenapa bukan orang lain yang kena, kenapa? Sampai bila pun dia akan susah untuk dapat mengubat hati dia tu. Pertama kena terima hakikat dia. Kehidupan kita ni adalah benda realistik. Kita lalu ni adalah benda real tau. Bukan dalam permainan kita fikir, oh ni tak patutlah, itu tak patutlah, ni semua kenapa aku ni uji. Bukan itu. Real, mana terima hakikat dah memang dah berlaku. Dan kita tidak akan dapat maknanya mengembalikan
susu yang telah tumpah ke lantai, susu yang telah tumpah ke pasir, kita perah takkan boleh dapat balik susu tu. Benda dah berlaku. Terima hakikat. Yang keduanya, memang kena minta Allah Subhanahu Wa Taala doa untuk Allah bagi kekuatan kepada kita. Jadi kalau kita dalam denial, dalam penafian hidup kita akan bagi step kedua itu berdoa. Kan? Apa pun ujian dalam hidup kita, bila kita tak terima hakikat, kita tak akan step kedua itu berdoa. Kan? Dan bila kita berdoa, maka kemudian kita usahakan jalan-jalan yang bagus untuk meningkatkan diri. Maknanya taklah kekosongan itu kita biarkan, diamkan. Kita berusaha buatlah tu benda yang bagus untuk manfaatkan diri kita tu. Wallahualam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan sahabat kita ni tanya, Ustaz, apa tips untuk kita beri nasihat sabar pada orang lain agar tidak kelihatan terlalu klise? Asal ada masalah je, sabar je lah, sabar. Macam mana Ustaz? Okey, kita kena kadang-kadang ada orang yang ucapkan perkataan sabar sebagai escapism. Escapism ni maksudnya sebagai jalan keluar secara ringkas. Kan, apalah, sabar je lah. Okey, stepnya apa? Jadi maknanya kita kena tolong ingatkan, ajarkan step dia apa. Okey, katakan contoh, duit hilang contohnya kan. Sabarlah. Ya, sabar. So apa dia? Stepnya apa? Okey, awak duit hilang kan? Okey, tak apa. Pertama kita buat report polis. Yang kedua, saya akan tolong war-warkan kawan-kawan. Siapa yang nak menyumbang, gantikan kehilangan. Yang ketiganya, maknanya nanti kalau dah dapat gantian yang bagus, so mungkin kita boleh fikirkan cara yang lebih bagus untuk simpan duit awak yang hilang ni. Mungkin kalau sebelum ni mungkin beg dia mungkin tak betul selamat dan sebagainya. Kita step dia apa? Orang kadang-kadang menyampah, kadang-kadang stepnya tak ada. Maksudnya hanya sebagai satu macam escapism untuk bercakap satu istilah. Sabar je lah. Stepnya apa? Kan? Secara realiti dan realistiknya apa stepnya itu? Kan? So maksudnya, okay, jalan ini. Kan? Ajak dia untuk terima hakikat. Kita kalau ikut ibadah ni kan, kenapa orang kadang-kadang depression? Kan? Kadang-kadang anxiety. Sebab dia hidup bukan zaman sekarang ini. Sama ada dia hidup past oriented, orientasi masa lepas, atau terlalu future oriented, maknanya terlalu orientasi masa depan. Kita hidup ni zaman sekarang ni. Orang pusing sebab fikir depan sangat, atau orang sedih sebab fikir belakang sangat. Sekarang ni apa? So, stepnya apa? Apa nak buat langkah-langkah dia? Soalnya belajarlah untuk nasihat orang dengan jalan yang kita cerita apa dia punya langkah-langkah seterusnya nak mengatasi masalah. Wallahualam. Masya Allah, setiap orang bila ada masalah, ada ujian kadang-kadang buntu kan Ustaz kan. Jadi Masya Allah, jadi apa yang Ustaz katakan tu betul lah sangat-sangat. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat kita ni. Abu Kamar tanya, Ustaz, bagaimana tahap pengawalan ujian sebab berkali-kali ujian tu datang dalam diri ni Ustaz? Okey, pertama kita kena faham Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji kita pada benda yang kita kuat. Allah akan menguji kita pada benda kita lemah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan kita. Kenapa ujian itu datang berkali-kali? Sebab itulah kelemahan kita. Kalau kelemahan kita cemburu, benda yang datang benda yang sama je. Untuk kita baiki diri. Jangan tak baiki diri. Kalau ujian kita tu katakan sebab tu kalau kita tengok kan, orang ada ujian dia macam perempuan contohnya kan. Kita tengok benda tu akan berulang kali datang dalam hidup dia tu. Soalnya kenapa tak memperbaiki diri? And kalau ujian itu panas baran, orang panas baran, kita akan tengok. Asyik dia kena datang. Orang impit kereta dia lah, kena panas baran. Time dia lah, traffic light macam lama dia rasa. Orang lain semua hijau. Dia merah. Traffic marah traffic light pula kan. Maknanya, kalau dia punya kelemahan panas baran, itulah akan datang dekat dia. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil tu. Maknanya sampai Rubahlah Abang Jamil kata. Rubahlah Abang Jamil. Kan? Ya. Apa tu maknanya macam mana nak kita asyik berulang benda yang sama. Itulah kelemahan kita maksudnya. So belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan diri. Kita lepas fasa tu, kita akan jadi orang hebat. Kan? Seorang wali Allah
Dia tidak lahir sebagai wali Allah. Dia lahir setelah dia mengatasi ujian yang berat yang berulang kali dalam hidup dia dan akhirnya dia jadi orang hebat. Allah. Masya Allah. Itulah sebab kita selalu minta, ya Allah kuatkan aku, kuatkan aku. Memang Allah bagilah Ustaz kan untuk kita kuat. Betul. Masya Allah. Soalan terakhir Ustaz untuk sesi kita pada kali ini. Daripada Atiyah Zahar kata nak tanya, sekiranya kita merasakan serba kekurangan sehingga rasa lelah untuk bersabar, adakah kita dikira hamba Allah yang pasrah dan tidak bersyukur Ustaz? Okey, rasa lemah semangat ni sebenarnya kadang-kadang memang akan datang dekat diri kita atau diri seseorang itu. Sebab itulah semangat, mana datang semangat ni? Semangat ni dia datang daripada visi. Visi ni apa yang kita lihat yang kita nak capai. Okey, secara realistik dia. Apabila kita nampak benda itu, apa yang aku nak buat, maka dia datang daripada situ. Semangat, mana motivasi dan semangat itu datang daripada situ. Kalau kita tak nampak apa yang kita nak capai, memang kita akan mudah, kita akan lemah semangat. Okey. Bagi kita orang Islam, apa visi paling tinggi dalam hidup kita? Visi paling tinggi dalam hidup kita adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Itu paling tinggi dalam hidup kita. Kalau abang-abang, ayah, kakak berniaga, visi dia apa? Visi paling tinggi adalah mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hari ini barang tak laku ke apa, aku nak cari redha Allah. Kan? Dalam berniaga ini, maka kita tidak akan berputus asa. Kan? Kita sentiasa berusaha untuk membina semangat kita. Kalau dalam keluarga kita, apa visi kita? Visi kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak faham benda ini, maka dia akan lemah semangat. Sebab apa? Dia bergantung kepada visi diri dia sendiri. Bila visi diri dia sendiri, visi diri manusia makhluk dia lemah. Kita nak kuat, kita kena bergantung dengan yang maha kuat. Yang maha kuat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita bergantung dengan diri kita, dengan orang dan sebagainya, kita akan lemah. Mereka juga ada kelemahan-kelemahan dia. Jadi maknanya semangat tu jaga, dan kita jelaskan kita punya perjalanan. Kita ni adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas. Berapa lama kita pun tak tahu berapa lama. Abang akan bergaduh lagi bini. Sampai bila soalannya? Sampai bila? Hidup berlalu. Sedar-sedar tak sedar dah. Sedar-sedar tua dah. Sedar-sedar tak sedar dah. Ini Quran sebut tau. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maknanya dunia ini melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir. Tiba-tiba kamu disentap ke kubur. Maknanya soalnya sampai bila? Kan? Hidup kita jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika perjalanan pulang kita adalah lonely journey. Perjalanan bersendirian. Yang tak ada siapa pun akan tolong kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Hari di mana yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan meninggalkan orang yang dikenalkannya. Wa ummihi wa abihi, mak ayah dia. Wa sahibati wa bani, kawan-kawan dan anak-anak dia. Perjalanan dia adalah perjalanan lonely journey. Perjalanan keseorangan untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya binalah amalan. So kita taat kepada suami kita benar ni bukan suami tu Allah yang perintahkan. Tapi kalau tak mau taat, tak apalah. Kalau kita nak tak budi tak apalah. Tapi kan rugi. Tapi kalau orang faham, jelas kehidupan dia akan jadi lebih tenang dan lebih berlapang dada dalam kehidupan dia. Sebab perjalanan hidup jelas. Orang perjalanan hidup jelas, maknanya dia lebih tenang lagi. Dan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil menyakitkan hati dia, qalu salama. Kita ucapkan assalamualaikum, maknanya bye bye. Kita ada perjalanan hidup yang jelas. Jangan ganggu-ganggu perjalanan hidup kita yang jelas. Qalu salama. Assalamualaikum. Bye bye. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Moga-moga Allah hadirkan kita ke dunia ni dengan selamat. Kita kembali kepadanya pun dengan selamat juga insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ni banyak sangat kita belajar Ustaz. Dan dalam tempoh kita belajar Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga. Hari ni dah nama terakhir dah. Masya Allah, tamat. Terima kasih banyak Ustaz yang telah Ustaz kongsikan bersama kami, mencerahkan lagi pengetahuan kami tentang erti hidup yang sebenarnya. Masya Allah. Terutama lagi dalam rumah tangga. Kita nak masuk syurga bersama-sama dengan keluarga kita masuk syurga. Masya Allah. Kita sampai hujung Ustaz. Sedikit kesimpulan daripada Ustaz dan juga kita nak tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, selama beberapa ketika kita bincangkan nama Allah Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Saya mengharapkan kan, sebab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Mudah-mudahan kita bincangkan Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga ni menyebabkan hati kita lebih tenang lagi dalam menghadapi apa jua ujian dalam rumah tangga kita ini kan. Rumah tangga adalah gedung pahala. Apabila di gedung pahala, syaitan takkan suka. Sebab tu di antara perkara yang syaitan akan hancurkan adalah rumah tangga. Sebab dia gedung daripada pahala. Kan? Kita kena ingat benda ni. Ada banyak benda-benda kecil-kecil orang menjadi bergaduh sebab apa? Itu syaitan dia tak suka ke orang, seorang tu bahaya. Memang dia akan apa? Dan ada satu division khas penghancur rumah tangga tau dalam syaitan ni. Dia kalau tak di assign apa nama seekor setan seekor setan ke seorang setan. sesetan. Kalau setan ni dia telah dibagi tugas untuk menghancurkan satu rumah tangga, dia tak berjaya, dia akan dihukum. Sebab itu dia akan berusaha betul-betul. Sedarlah benda ni. Kita kena faham benda ni kan. Jadi mudah-mudahan Asmaul Husna penyelesaian masalah rumah tangga ni menyelesaikanlah masalah rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada saya, beri hati semua yang menjaya pesona di Zahra dan kepada seluruh ibu-ibu, kakak, muslimah sekalian, orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita akhirkan dengan doa Ustaz, silakan. InsyaAllah kita akhirkan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala dosa dan kesalahan hidup kami ya Allah. Kurniakan keampunan-Mu kepada kami ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa menganiayai diri kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami telah membahaskan nama-nama-Mu ya Allah, untuk kami memahami nama-nama-Mu ini ya Allah, dan untuk kami menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami dengan nama-nama-Mu ini ya Allah. Rahmati dan berkatilah rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah zuriat dan keturunan kami zuriat dan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Bantulah orang yang susah di kalangan kami ya Allah. Bantulah orang yang bersedih hati di kalangan kami ya Allah. Kurniakan pemberian-Mu kepada mereka yang kurang di kalangan kami ya Allah. Belalah orang yang susah di kalangan kami ya Allah. Bantulah kami dalam segala urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami kurniakan keikhlasan kepada hati kami ya Allah, yang dengannya syaitan tidak mampu menyesatkan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami dengan keberkatan nama-Mu yang mulia ini ya Allah, kurniakan hidayah-Mu untuk kami pulang kepadamu dengan jalan yang kamu ridai ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu dalam Pesona di Zara, dan insyaAllah minggu depan jangan khawatir, Ustaz akan kembali lagi menerusi Pesona di Zara tapi dalam silibus yang berbeza insyaAllah. Tapi apa, terima InsyaAllah. kasih Ustaz. Semoga Allah permudahkan sekali urusan Ustaz dan juga tim yang sentiasa memberi, dan kita semua moga-moga menjadi sebahagian yang sentiasa memberi. Kalau tak dapat macam Ustaz pergi pun membantu dengan doa dan juga sumbangan insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rekan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.